Aduh, mesti kau makan salahkan saya. Itulah cikgu. Tekan kalkulator reti, kira dia tak reti. Atin mana dia penuh saya aja susah. Koma yang rasa sendirilah tak koma lah. Disapa ketika mengunjungi sesuatu tempat bukan perkara baru bagi Cikgu Romi. Di merata ceruk Malaysia, pasti ada anak murid mayanya. Sedekat melayari laman sesawang dengan memuat naik video-video PDPC hasil rakaman di dalam kelas secara istiqomah bukan sesuatu perkara yang mudah. Pada waktu rakan sekerja yang lain sibuk menulis dan melukis di papan putih untuk mengajar, Cikgu Romi gigih menyambung pelbagai wayar untuk menghasilkan sebuah kelas rakaman layar hijau yang pertama di Malaysia. Penghasilan kelas tersebut memudahkan Cikgu Romi merakam setiap pengajarannya. Hasil video itu akan dibuat naik ke YouTube untuk rujukan anak didiknya. Bukan anak didiknya sahaja yang menonton videonya di YouTube, bahkan lebih ramai lagi murid-murid di serata Malaysia mendapat manfaat daripada video yang telah dimuat naik. Pada 10 tahun yang lepas, apa yang dilakukan oleh Cikgu Romi agak pelik bagi sesetengah pihak. Satu pembelajaran yang unik lah saya rasa. Sebab kalau kat kelas kita belajar guna whiteboard, kadang tak faham. Kalau kat sini dia lebih terperinci, lebih efektif lah cara pembelajaran dia. Pada masa kini, kaedah pembelajaran yang diutarakan oleh Cikgu Romi bukan lagi asing bagi guru-guru dan murid-murid. Video-video pengajaran guru-guru di Malaysia telah banyak memenuhi ruang muka YouTube. Jika dahulu hanya ada sebuah kelas rakaman layar hijau yang dipelopori oleh Cikgu Romi, kini merata sekolah berlumba-lumba menghasilkan studio green screen. Kelas rakaman layar hijau yang dihasilkan Cikgu Romi menjadi penanda aras oleh guru-guru serata Malaysia dan sering dipaparkan di kaca-kaca TV. Inisiatif guru dari Sekolah Menengah Seri Setia Teluk Intan Perak, Romizal Amir Rosdi pula dibuat dengan mewujudkan kelas teknologi layar hijau pertama di Malaysia. Lebih unik, proses pembelajaran di dalam kelas turut dirakam sebelum dimasukkan ke laman YouTube untuk memudahkan pelajar membuat ulang kaji. Menurut Cikgu Romizal, 37 tahun yang juga lulusan Sarjana Muda Kejuruteraan Mechanical Universiti Teknologi Malaysia UTM, idea ini tercetus sejak tahun 2008. 4 tahun selepas itu, penambahbaikan terus dilakukan dengan menggunakan teknologi layar hijau yang lebih mudah difahami pelajarnya, terutama dalam subjek lukisan kejuruteraan dan matematik. Ketika bermulanya pandemik COVID-19 awal tahun 2020, guru-guru tercari-cari kaedah terbaik untuk mengajar anak murid di rumah masing-masing. Cikgu Romi boleh menarik nafas lega kerana boleh berkongsi lebih 4,000 video sebagai pembelajaran anak muridnya dengan lebih 8 juta tontonan. Sebagai inisiatif membantu guru-guru menghasilkan video pengajaran untuk PDPR, Cikgu Romi bersama-sama kumpulan Cikgu Tube berkongsi ilmu, teknik dan kemahiran untuk menghasilkan video-video pembelajaran berdasarkan pengalaman yang ada. Cikgu Romi merupakan peneraju Cikgu Tube yang merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melahirkan lebih ramai guru menghasilkan video pendidikan. Latihan yang diberikan bukan sahaja kepada guru-guru, malah turut melibatkan pensyarah IAB dan pensyarah matrikulasi. Cikgu Romi juga bertanggungjawab membantu BSTP dalam mencari dan memilih guru-guru yang berkelayakan untuk diketengahkan dalam rancangan Didik TV KPM.
Semoga dengan perkongsian yang dibuat akan melahirkan lebih ramai guru maya di Malaysia juga di dunia. Cikgu Romi sedekat membawa kelas ke alam maya. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan butang loceng. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, itulah sedikit perjalanan, perjalanan klip video perjalanan bagaimana hampir 10 tahun saya berada di alam maya. Sebelum tu, terima kasih diucapkan kepada Institut Aminuddin Baki yang telah menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi amalan pengajaran dan pembelajaran bersama kita semua. Okey. Sebelum saya mulakan perkongsian kita, apa kata saya perkenalkan diri dululah. Saya perkenalkan diri dulu. Okey, nama penuh saya adalah Romizal Amir bin Rosdi. Saya dari SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai, merupakan guru dalam mata pelajaran grafik komunikasi teknikal atau dulu lebih dikenali sebagai lukisan kejuruteraan dan juga matematik. Saya juga merupakan lulusan kejuruteraan mekanikal daripada UTM. Okey, sejarah perkhidmatan saya, dari saya mula bertugas sebagai guru pada tahun 2004, di mana tahun 2004 hingga 2018 saya ditempatkan di SMK Seri Setia Teluk Intan. Manakala dari tahun 2019 sehingga kini saya sedang bertugas di SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai, Perak. Biasanya dalam perkongsian kita kali ini adalah bagaimana saya berada di laman atau di laman maya. Laman maya hampir 10 tahun tersebut. Dia bermula daripada masalah. Saya cuba menyelesaikan beberapa masalah ketika itu, iaitu pada tahun 2006. Pada tahun tersebut, masalah-masalah yang timbul, yang pertama adalah untuk subjek lukisan kejuruteraan itu adalah kekurangan bahan. Kekurangan bahan itu masalah utamanya. Pelajar-pelajar, murid-murid susah untuk mencari bahan rujukan. Yang kedua, bila kita ada kelas, masa dalam kelas itu, masa yang diberikan tu tak cukup. Tak cukup untuk latihan, tak cukup untuk mengasah kemahiran murid. Seterusnya, ini adalah masalah yang paling utama, adalah ketidakhadiran ke sekolah. Mungkin ada masalah kesihatan, masalah terlibat dengan co-curriculum. Okay? Masalah-masalah itu macam mana kita nak cuba selesaikan. Dan satu lagi adalah masalah yang berkaitan dengan guru baru, guru yang tidak ada pengalaman. Macam mana kita nak bantu guru-guru baru yang tidak ada pengalaman ini. Dan satu persoalan yang timbul ketika itu adalah berapa lama. Sebab dari pukul 7.30 sampai pukul 2 petang, kan, macam-macam subjek yang murid akan belajar. Persoalan yang timbul di situ, berapa lama murid akan dapat ingat apa yang diajar oleh guru pada hari itu. Ya, itu dia persoalan-persoalan yang timbul ketika itu. Maka lahirlah satu konsep yang saya ketengahkan, iaitu rakaman tanpa suntingan, di mana ketika saya mengajar, saya akan rakam pengajaran tersebut secara self recording ataupun kendiri. Maknanya buat tu saya ngajar tu, saya rakam pengajaran saya di dalam kelas. Okey, di mana jika pengajaran tersebut bila tengah ajar tu ada yang tak faham, hasil rakaman itu saya akan ulang semula.
Jadi saya tak perlulah cakap banyak kali kan. Oh tak faham, kita pergi balik video rakaman tu, kita ulang balik. Okey, jika ada pelajar yang membawa pen drive atau thumb drive, saya akan kongsikan, saya akan salin video tersebut bagi pada pelajar melalui pen drive atau thumb drive. Dan juga setelah habis waktu persekolahan, saya akan upload video yang telah dihasilkan itu ke laman YouTube, di mana konsep ini akan membawa guru ke rumah murid. Jadi kita boleh murid-murid boleh belajar di rumah dengan hasil rakaman tersebut. Pembelajaran, okey, bila kita rakam dalam kelas itu sendiri, maka pembelajaran akan seolah-olah seperti berada dalam kelas sebenar, sebab saya mengajar murid dan yang menonton itu juga murid. Okey, pembelajaran seperti dalam kelas sebenar. Seterusnya, dengan konsep ini juga murid-murid boleh menonton video yang telah diupload ke YouTube itu di mana-mana. Sekarang ada YouTube boleh ditonton melalui handphone atau smartphone, di mana-mana sahaja boleh menonton. Dan seterusnya, okey, ini boleh buat ulang kaji dengan kaedah boleh diulang-ulang. Kalau tak faham boleh ulang balik video, sebab kita menggunakan konsep video. Okey, kita tengok sejarah. Kalau kita tengok dalam klip video tadi, boleh nampaklah bagaimana perkembangan dan juga bagaimana saya upgrade dari masa ke semasa video yang telah dihasilkan. Saya bermula untuk upload video di YouTube ini adalah pada tahun 2009. Sebelum itu saya rakam video tapi saya tak upload ke YouTube. Saya sekadar berkongsi dengan anak murid saya. Okay, ketika itu juga teknologi yang digunakan ketika itu hanya satu kamera, di mana merakam apa yang saya lukis. Tidak ada wajah saya ke udara ketika itu. Masalahnya kadang-kadang kalau kita bercakap kan, biasanya bila kita bercakap kita kena tengok muka orang yang bercakap tu. Dari di situ masa tu tak ada lagi, hanya paparan. Kalau kita tengok kat sini hanya paparan tangan, pensel dan juga suara saya je saja yang ada. Okey, pada tahun 2011 saya memperbaharui ataupun saya menaik taraf, menaik taraf dengan menghasilkan video yang ada 2 atau 3 kamera, di mana satu kamera ada gambar saya, satu kamera bahan pengajaran dan satu kamera lagi untuk anak didik saya, di mana saya menukarkan ke kamera mana yang nak dipilih itu menggunakan switcher yang saya buat sendiri. Nampaknya ada kat bawah meja ni. Jadi bila saya tengah bercakap, saya akan tekan muka saya. Bila saya tunjukkan bahan saya akan tukar kamera yang ada di tangan saya lah. Okey, seterusnya bila ada murid yang bertanya ataupun murid yang menjawab, saya akan tukarkan kamera tu menghala atau ke arah murid tersebut. Okey. Bermulalah era green screen pada tahun 2012. Sini ada masalah juga, kadang-kadang saya bercakap berkenaan dengan bahan yang saya ajar tu, saya tunjuk tu, tapi masalahnya saya terlupa nak tukar jadi muka saya. Jadi di situlah kadang-kadang masalah yang timbul. Pada tahun 2012 saya menggunakan kaedah green screen, di mana paparan paparan guru ada dan juga paparan bahan. Jadi saya tak perlu risau tentang tertukar atau tak tertukar bahan yang saya tunjuk itu. Okey, jadi bila saya tunjuk ada, saya gunakan teknologi green screen, di mana saya set up di dalam kelas juga menggunakan 2 hingga 3 jenis kamera. Saya menggunakan digitizer, dah tak ada lagi guna tangan ni. Saya gunakan Allahumma Muhammad, saya gunakan digitizer untuk menulis sebab dia lebih jelas. Dan pada tahun 2021 kini saya telah menghasilkan kelas online. Yalah, semua sedia faham kita dalam kelas. Okey, pada ketika ini online kelas juga merupakan kita ambil dari konsep yang sama daripada apa yang saya lakukan sebelum ni. Nanti kita tengok ya. Okey, ini adalah di mana
studio green screen yang pertama saya hasilkan di SMK Seri Setia Teluk Intan. Okey, ada tanya saya kenapa kena guna green screen. Pada ketika itu yang pertama sekali mudah untuk kita tukar background belakang tu. Macam saya yang tuan-tuan dan puan-puan sedang tonton ni, ni green screen lah. Senang saya letakkan diri saya dalam studio yang cantik ni lah. Okey, lebih lagi satu, dia lebih memberi ruang, memberi lebih banyak ruang untuk saya paparkan bahan pengajaran saya. Kalau kita tengok, ini setup dalam studio green screen yang saya buat tersebut. Yang pertama ni kita akan gunakan kamera ni. Kamera ni adalah untuk capture gambar saya yang ketika sedang mengajar ni. Ni gambar dulu agak muda sikit. Okey, yang ini adalah kalau tak nampak, ni adalah warna hijau ni adalah visualizer, di mana hasilnya ada yang ini. Bahan paparan yang saya paparkan di bawah itu diambil oleh kamera yang ini, warna hijau. Tapi dalam video yang terhasil nanti tak akan nampak kamera atau visualizer tersebut. Manakala kamera yang kecil ujung ni adalah untuk capture student atau ambil gambar murid. Kalau ada murid bertanya, yang dalam ni akan boleh tukar-tukar. Tukar kalau nak ambil gambar student, nak ambil gambar visualizer. Manakala ini adalah setelah tahun 2019 saya telah ditukarkan di SMK Sultan Abdullah Cenderawasih Malai, maka saya upgrade studio grafik komunikasi teknikal tersebut kepada green screen studio juga, kelas rakaman layar hijau juga seperti ini. Ini adalah kelasnya, ini adalah workstation saya, di mana kat sini tempat saya rakam, tempat saya persembahkan. Okay, persembahkan bahan-bahan untuk PDPC. Okay, kita tengok. Biasanya saya akan upload video saya ke YouTube. Ada tanya sebab apa Cikgu Romi upload ke YouTube? Yang pertama sebab senang saya menguruskan video-video tersebut. YouTube memang khas untuk pengurusan video. Okay, sebab apa? Yang pertama sekali, percuma. Tak pernah lagi saya bayar kat YouTube tu, walaupun beribu video saya yang ada di YouTube. Okay, yang kedua, kualiti dia baik, bagus, boleh sehingga mencecah 4K punya video. Macam mana saya tak tahulah dia punya storage-nya. Dia juga bergantung kepada, walaupun video tu 4K, okay, bila kita tonton dalam handphone kita, dia masih lagi no loading. Dia tak ada loading, elok aja kita tengok kan. Dan yang seterusnya adalah mudah untuk kongsi. Boleh kongsi dekat Facebook, boleh kongsi dekat WhatsApp, Telegram, dekat website pun boleh dikongsi. Mudah untuk dikongsi. Di YouTube saya ada 2 channel, ada 2 channel. Yang pertama adalah channel lukisan kejuruteraan atau grafik komunikasi teknikal yang saya telah buat September 2010. Dah 11 tahun dah sekarang. Di mana tontonannya ada 12,000 subscriber dan jumlah tontonannya lebih kurang 1.7 juta tontonan. Jumlah video yang ada adalah lebih kurang 1320 video. Okey, channel saya yang kedua adalah channel matematik. Ini dia channel matematik Cikgu Romi. Search je Cikgu Romi, akan keluar 2 channel. Satu Cikgu Romi JSC, satu lagi Cikgu Romi Matematik, di mana dia bermula pada September 2011. Subscriber yang ada sekarang adalah lebih kurang 66,000 orang. Tontonan, jumlah tontonan lebih kurang 8.6 juta tontonan. Jumlah video yang ada dalam channel ini adalah lebih kurang 2,598 video. Itu dari dulu lah, dah lebih 10 tahun tu. Banyak itulah videonya. Okey, selain daripada YouTube channel, saya juga ada menghasilkan dua laman web. Yang pertama, laman web lukisan kejuruteraan dan juga grafik komunikasi teknikal, yang mana boleh diakses daripada www.cikguromi.net. Manakala satu lagi laman web adalah laman web matematik yang bermula pada tahun 2012 dengan pautannya www.vtutor.cikguromi.net. Di situ. Sebab apa pula saya buat laman web ni?
Sebab saya nak susun. Saya akan susun video itu ikut tingkatan, ikut subtopik, ikut topik. Okey, laman web ni kalau tengok tak banyaklah artikel-artikel yang saya letak dalam tu. Dia lebih kepada pengurusan video. Macam kita tengok Netflix. Lebih kurang Netflix lah. Dia penuh dengan video saja. Okey, penuh dengan video-video tutorial. Jadi bolehlah kalau murid-murid boleh merujuk kepada dua laman web ini untuk mudah mengulang kaji pelajaran sama ada untuk GKT, Grafik Komunikasi Teknikal, ataupun matematik yang ini. Okey, seterusnya, apa kelebihan yang saya apa dia punya kelebihan yang saya buat selama inilah bila saya share video itu di YouTube. Yang pertama adalah membantu murid-murid yang tidak hadir ke sekolah itu untuk tidak miss atau tidak ketinggalan dengan mata pelajarannya lah untuk subjek tu. Jadi bila dia tak datang, dia tahu Cikgu Romi akan rakam video pengajaran dia hari itu, dan dia cuma buat kembali rujukan untuk kelas yang seterusnya. Sebelum dia masuk kelas baru, dia kena tengok dulu video yang sebelum tu. Kalau tak, nanti dia tak faham. Okey, itu yang pertama. Dan juga selain pada yang tak datang tu, yang datang kadang-kadang dalam kelas ngantuk, letih apa semua kan, tak dapat catch up, masih tidak tertinggal lagi, dia boleh ulang lagi video yang saya kongsikan. Seterusnya adalah bagi membantu guru-guru tidak perlu lagi membuat extra kelas, di mana konsep-konsep yang telah diterangkan itu hanya dikongsi semula melalui video yang telah dirakam. Okay, ini akan dapat menjimatkan masa lah, sebab murid-murid boleh membuat ulang kaji bila-bila masa sahaja. Seterusnya, meningkatkan motivasi pelajar untuk menggunakan teknologi multimedia learning. Maksudnya tak ada secara konvensional yang menulis, rujuk buku semua. Jadi dia ada panduan real bagaimana ulasan daripada guru melalui video tersebut. Dan juga yang terakhir adalah bagi melatih murid untuk belajar kendiri. Tak ada mengharapkan cikgu je kan, untuk dia cari dan belajar melalui video-video yang telah dihasilkan, dan juga dapat menghasilkan flip classroom tersebut. Okey, apabila berlakunya COVID-19 pada tahun 2020, kita bermula dengan PDPR 1.0. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya akan berkongsi kemahiran dengan rakan guru yang lain menghasilkan video. Bila berlakunya COVID ni, masing-masing nak buat apa ni? Jadi alhamdulillah, rezeki ataupun apa yang saya lakukan sebelum ini dapat membantu guru-guru lain. Hasil pengalaman saya, apa yang saya buat selama ini, alhamdulillah dapat membantu guru-guru lain, di mana saya berkongsi kemahiran penghasilan video, berkongsi bagaimana saya upload video ke YouTube, berkongsi bagaimana menghasilkan video dengan teknik yang mudah, berkongsi ilmu-ilmu peralatan apa yang perlu untuk menghasilkan video ke laman Maya ini. Okey, itulah saya akan buat webinar, perkongsian secara WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, saya akan memudayakan kelas-kelas secara maya, di mana saya sendiri melakukan Google Meet, StreamYard, Zoom dan lain-lain, supaya guru-guru lain boleh tengok bagaimana untuk menghasilkan PDPR itu sendiri. Saya buat dan tengok. Boleh belajar daripada saya bagaimana untuk menghasilkannya. Dia kena ada contoh. Kalau kita buat PDPR, apakah contoh PDPR yang sesuai? Itu yang saya cuba kongsikan. Saya juga berkongsi video yang telah dihasil kepada murid. Video-video saya yang ada tu, saya sesuaikan dengan pengajaran pada hari itu, dan saya hanya kongsikan video-video itu. Okey. Sekarang saya nak buat perbezaan. Apa yang saya lakukan dahulu, yang warna hijau, warna cyan ni, dengan apa yang terjadinya sekarang PDPR ini, sebenarnya tak jauh beza. Okay, malah dia lebih memudahkan saya sebenarnya. Okay, yang pertama, lebih banyak kelebihan yang secara online ni kalau kita tengok. Okay, kalau sekolah boleh buat secara streaming ini, dia adalah lebih baik sebenarnya. Cuma kita ada masalah internet lah. Streaming ni kena laju bila kita stream. Okay, kalau yang dulu saya hanya lakukan PDPC dalam kelas, yang terlibat hanya murid saya sendiri dalam kelas, dan saya merakam
saya merakam PDPC tersebut atau pembelajaran tersebut. Okey. Tetapi bila sekarang saya bukan saja boleh melibatkan murid saya dalam kelas, saya juga boleh melibatkan murid luar. Di mana murid luar itu saya jemput masuk ke Google Meet saya. Itu yang pertama. Murid luar juga boleh menonton saya dan berinteraksi dengan saya sama ada di Facebook atau YouTube melalui live streaming yang saya lakukan ini. Jadi kalau sebelum ini murid luar hanya boleh berinteraksi dengan saya melalui komen di YouTube setelah habis kelas, tetapi kali ini murid luar boleh terus berinteraksi saya secara live terus. Itu kelebihan dia lah. Dan saya juga tidak perlu lagi mengupload video atau memuat naik video. Yang ini saya dah jimat masa dah, di mana bila saya live stream terus, video saya terus ada di laman YouTube bila saya tamat saja membuat kelas. Itu yang saya suka tu. Saya tak perlu ada kerja tambahan untuk upload di sini. Jadi habis je kelas, saya akan ambil link YouTube ni dan berkongsi. Di sini saya terus berkongsi dengan murid saya yang tak hadir kelas itu atau miss kelas tersebut untuk tonton semula video yang telah saya hasilkan. Kelas pagi tadi, contoh saya buat kelas pagi ni, ada yang tak datang atau miss, ada hal dan sebagainya, internet, peranti semua. Jadi tak ada masalah, saya hanya kongsikan video YouTube hasil rakaman itu kepada murid untuk dia belajar semula secara offline. Bila-bila masa boleh tonton. Okey, apa projek terbaru saya? Yang pertama sekali, saya telah hasilkan QR code stiker. QR code stiker ni adalah di mana saya hasilkan stiker kecil-kecil ni, stiker kecil-kecil yang boleh ditampal dalam buku teks. Okey, mengikut muka surat yang telah ditetap dan tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Jadi bila murid mengulang kaji pelajaran buku teks, bila ada nampak je QR code ini, dia akan scan gunakan handphone, dia akan dibawa terus ke topik yang sedang diulang kaji itu. Saya dah tengok dah muka surat berapa sesuai dengan tajuk apa, saya dah set upkan semua. Kalau kita tengok di sini, okey, untuk satu-satu tingkatan boleh sehingga 130 QR code, bermaksud ada 130 video untuk rujukan murid ditampal dalam buku teks. Sebab kebanyakan murid semua ada buku teks mudahnya. Okey. Seterusnya projek saya adalah ScoreMac ataupun Sekolah Maya Cikgu Tube, di mana saya bekerjasama dengan kumpulan Cikgu Tube untuk hasilkan wakaf ilmu guru-guru se-Malaysia. Apa dia ScoreMac ni? ScoreMac ni adalah perkongsian, di mana kalau saya dah amalkan benda ni sejak PKP 1 lagi, di mana bila kelas saya share link itu dengan murid-murid luar supaya mana murid-murid yang ada peranti yang cukup kelengkapan itu boleh belajar dengan saya, mengambil peluang untuk belajar dengan saya secara terus. Kalau anak murid saya biasanya kalau datang paling ramai pun dalam 20 orang, untuk Google Meet kita ada tempat 100. Jadi 20 dah pakai, ada 80 lagi murid yang boleh menumpang. Kenapa tidak saya beri peluang kepada mereka untuk berkongsi? Apa yang saya amalkan itu saya share dengan cikgu-cikgu yang lain. Cikgu-cikgu lain juga boleh berkongsi. Okay, berkongsi kelas mereka dengan murid-murid luar yang mungkin gurunya tak ada kepakaran untuk menghasilkan Google Meet dan sebagainya, boleh menumpang belajar bersama guru yang mereka suka. Di sini disediakan jadual. Jadi murid hanya perlu klik sahaja link-link yang ada itu untuk masuk ke grup murid menumpang. Jadi guru share sahaja link Google Meet ke dalam grup yang murid nak menumpang ni. Okey, ini adalah testimonial apa yang saya lakukan selama ini, feedback. Okey, feedback daripada guru, daripada murid, daripada parent, daripada pelbagai pihak lah. Okey, yang pertama kita tengok daripada murid, daripada guru. Okey. CikguRomi.net telah banyak membantu para pelajar yang lemah konsep dalam lukisan kejuruteraan. Bukan saja mudah dicapai, malah mudah difahami dengan kaedah yang ditunjukkannya sendiri. Memang banyak membantu terutama kepada pelajar yang tidak dapat hadir dan ketinggalan kelas lukisan kejuruteraan. Selain itu, CikguRomi.net juga memudahkan guru mengajar dan menjadi panduan dalam kaedah PNP, PDPC kita. Ya.
Ini adalah komen daripada guru sendiri. Ini bukan saya reka, memang saya capture dan saya sharekan bersama. Okey, bagaimana penghasilan keberkesanannya. Ini lebih kurang ini memang lama ni. Sebab dia masih lagi lukisan kejuruteraan komen yang lama. Okay, daripada murid. Saya sering mendapat markah cukup makan dalam LK. But after saya jumpa cikguromi.net, saya telah berjaya meningkatkan prestasi saya dalam LK. Video Cikgu Romi banyak membantu saya dan rakan-rakan lain. Terima kasih Cikgu Romi. Jasamu dikenang. Ayat-ayat yang macam inilah yang memberi motivasi kepada saya untuk terus menghasilkan video tutorial sebenarnya. Selain daripada itu, ada juga pelajar universiti yang menjadikan cikguromi.net ataupun video-video saya sebagai sumber rujukan. Di mana saya, ini daripada Zainul Juki, saya pelajar yang tadi basic LKJ, sambung belajar secara sambilan di sebuah IPTA. Alhamdulillah cikguromi.net sangat membantu pelajaran saya serta membantu saya menyelesaikan tugasan LKJ saya untuk semester ni. Terkejut atas hasil. Okey. Dah macam jual produk lah pula kan. Tak ada, ini apa yang diluahkan dalam ruang-ruangan komen di website ataupun di channel YouTube saya. Okay, biasanya yang pelajar universiti ni masa sekolah dulu dia ambil biologi, bila masuk ke universiti ambil aliran teknikal, tak ada rujukan. Jadi website saya dijadikan sebagai rujukan. Okey, kita tengok lagi satu. Yang ini, saya suka yang ini. Apa khabar? Harapan saya semoga cikgu dilindungi Allah sepanjang waktu. Rasanya masih belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sepanjang tahun 2014 saya telah menggunakan video cikgu untuk membantu PDPC saya di dalam kelas. Alhamdulillah pelajar saya lebih fokus. Di mana dia Puan Cikgu Rashidah ni adalah seorang guru yang menggunakan video saya untuk sebagai bahan PDPC di dalam kelas. Okey, ini untuk lukisan kejuruteraan tak saya. Okey. Dan apa yang sangat membuat saya seronok bila anak saya yang sebelum ini tidak begitu meminati matematik pun telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam peperiksaan, terutamanya bagi mata pelajaran matematik dengan bantuan video cikgu. Dan bila saya nak ajar matematik kat rumah, dia tak nak. Dia kata nak Cikgu Romi mengajar. So dia buka komputer dan rujuk video cikgu. Alhamdulillah. Kata-kata macam ni sebenarnya kan, kadang-kadang membuatkan saya terharu. Yang kadang-kadang kita rasa tak ada apa sangat yang kita kongsikan, tapi sebenarnya memberi impak kepada orang lain sebenarnya. Okey, itu sahaja dari saya, sedikit perkongsian, tak banyak mana pun. Allahumma salli Muhammad. Tak banyak mana pun perkongsian yang saya lakukan hari ini, sekadar memberi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang saya lakukan selama lebih 10 tahun ini berada di alam maya. Impaknya apa yang saya lakukan dulu. Okey, tapi sebenarnya pandemik ini membuka mata orang-orang di luar sana bahawa teknologi ini sebenarnya banyak membantu. Okey, banyak membantu. Kalau dulu tak tahu apa dia green screen, tapi sekarang dah tahu. Kalau dulu tak tahu apa dia Precision OBS, tapi sekarang dah tahu. Alhamdulillah. Dan kita lihat di channel-channel YouTube dah ramai. Bukan dah ramai, memang ramai. Dan memang banyak guru yang menghasilkan video-video PDPC untuk dikongsi bersama murid-murid. Dan ini satu perkembangan yang positif, di mana anak-anak didik kita dah mudah untuk akses mendapatkan ilmu, mencari ilmu di laman-laman web, di laman-laman channel YouTube yang ada. Boleh pilih cikgu mana yang disuka lagi, cara cikgu mana yang disuka. Ini satu perkembangan yang baik bagi saya. Okey, saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian dari saya. Semoga bermanfaat kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IAB kerana telah sudi untuk menjemput seorang guru saya, iaitu Cikgu Romizal Amir bin Rosdi dari SMK Sultan Abdullah, bagi memberi sedikit input tentang amalan terbaik yang telah dilakukan oleh beliau yang bertajuk Dari Analog ke Digital, Cikgu Romi Sedekat di Alam Maya. Jadi sebenarnya pihak sekolah sangat merasa berbesar hati atas undangan yang
diberi oleh pihak IAB ya, dalam program International Conference on Educational Leadership and Management ya, bagi pihak sekolah sama-sama berkongsi amalan terbaik yang dilakukan oleh beliau dan juga rakan-rakan guru yang lain. Cikgu Romizal ini merupakan seorang guru yang sangat komited, sangat bertanggungjawab ya, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Pelbagai cara dan kaedah telah beliau gunakan bagi memastikan pendekatan PDPC yang dijalankan itu dapat memberikan impak yang bermanfaat kepada murid-murid beliau. Dan beliau telah cuba untuk menggabung jalin segala kepakaran beliau dalam bidang kejuruteraan dengan bidang pendidikan bagi memastikan murid-murid beliau dapat mengikuti PDPC yang dijalankan oleh beliau dengan lebih berkesan. Cikgu Romizal ini merupakan seorang guru cemerlang ya, dalam bidang JKT ya, dan beliau sebenarnya telah mempunyai pengalaman dalam bidang ICT ini lebih kurang 10 tahun. Dan apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kepakaran yang ada pada beliau dapat diserlahkan lagi ya, bila pihak KPM telah membuka sesi persekolahan dan pembelajaran dilakukan secara maya, iaitu melalui pendekatan PDPR. Jadi kaedah yang telah dilakukan oleh Cikgu Romi ini secara tidak langsung dapat membantu ya murid-murid untuk mereka mempelajari ya, ataupun mereka belajar secara lebih berkesan walaupun mereka tidak dapat hadir ke dalam kelas tersebut disebabkan kekangan ya, kekangan dari segi ekonomi, kekangan dari segi data ya, dan juga kekangan dari segi liputan internet yang tidak cantik. Pendekatan yang dilakukan oleh Cikgu Romizal semasa beliau melaksanakan PDPR, PDPC adalah melalui kaedah rakaman ya, tanpa suntingan. Maknanya di sini beliau akan merakam ya, merakam semasa beliau mengajar bersama-sama dengan murid-murid beliau di dalam kelas. Dan apabila selesai sahaja PDPC ataupun PDPR yang telah dijalankan oleh beliau, beliau akan berkongsi ya, berkongsi rakaman tersebut di channel YouTube. Maknanya beliau akan mengupload di channel YouTube dan seterusnya berkongsi ya YouTube tersebut sama ada dalam grup kelas beliau dan juga grup-grup di sekolah ya, grup-grup di sekolah, dengan harapan murid-murid yang tidak dapat ya, tidak faham, tidak dapat mengikuti kelas beliau, yang menghadapi masalah internet, yang menghadapi masalah data, dapat melihat semula rakaman tersebut bagi mereka memahami ya, dengan lebih baik tajuk yang telah dibincangkan oleh Cikgu Romi. Amalan ini telah dilakukan sejak daripada tahun 2004 ya, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Romi tadi. Sejak daripada tahun 2004 beliau telah berjaya ya merakam ya segala PDPC yang telah beliau jalankan, dan sekarang ini PDPR pun beliau telah rakam ya, rakam dan juga telah mengupload di channel-channel YouTube. Dan sebenarnya anak murid beliau bukan sahaja terdiri daripada anak murid di SMP Sultan Abdullah, tetapi juga anak murid beliau pun berada di luar ya, di luar, di serata negeri, di serata daerah, dan mungkin juga di serata dunia ya, kerana kita tahu channel YouTube ni sebenarnya sesiapa sahaja pun boleh melihat ya kita punya rakaman apabila kita menguploadkan channel tersebut. Atas inisiatif dan usaha yang telah dilakukan oleh Cikgu Romi bersama-sama dengan guru-guru yang lain, akhirnya sebuah studio green screen telah berjaya dilahirkan khususnya di bilik JKT, dan manfaat yang diperoleh daripada penghasilan studio green screen ini telah memudahkan ya guru-guru yang lain untuk menggunakan
studio tersebut bagi guru-guru mengadakan rakaman PDPC mereka bersama dengan murid-murid mereka itu sendiri. Selain itu, pihak sekolah juga bersama-sama dengan tim Cikgu Romi ini telah membuat perancangan untuk menghasilkan sebuah lagi bilik green screen dijangkakan di makmal komputer bagi kemudahan guru-guru mata pelajaran yang lain untuk menggunakan bilik green screen itu pada waktu PDPC guru-guru tersebut nanti. Selain daripada itu, pihak sekolah juga telah merancang untuk membentuk sebuah pasukan guru mentor-menti bagi menghasilkan video pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang ada di SMK Sultan Abdullah. Harapan saya agar semua guru yang berada di luar sana akan terus sentiasa bersemangat, sentiasa tabah dalam menghadapi situasi yang sentiasa berubah-ubah. Ini demi meningkatkan kemahiran kita mengikut arus perkembangan teknologi. Jadi tugas hakiki kita sebagai seorang guru adalah mengajar. Jadi gunakanlah apa-apa sahaja kaedah pendekatan demi kelangsungan pendidikan murid-murid kita, agar murid-murid kita dapat bersama-sama dengan kita dalam dunia pendidikan yang penuh cabaran ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekolahku, maruahku.